Kita kongsikan dengan para penonton sekalian asas-asas tajwid, kita ulang kaji barangkali dan kita pelajari, iaitulah yang kita nak kongsikan pada hari ini, makhraj al-lisan, iaitu antara perut bibir bawah dengan hujung gigi kacip tengah atas. Sekali lagi, antara perut bibir bawah, perut bibir bawah. Jadi tuan-tuan kat rumah pegang perut bibir bawah. Sentuh sikit perut bibir bawah, okay, kan? Dengan gigi kacip atas. Gigi kacip kan? Perut bibir bawah ni, gigi kacip ni. Jadi huruf apa? Huruf tengok tu, huruf. Kalau saya gigit ni. Fa. Cuma saya fa. Subhanallah. Sebab apa? Kalau anak saya belajar, kalau dia tahu itu fa. Betul. Salah. Betul. Okey, huruf fa. Ingat maknanya gigi kacip kita ni, gigi kacip depan ni, dia sentuh perut bibir bawah. Ni. Fa. Sebab itu penting pagar. Pagar. Tanpa pagar jadi apa Ustaz? Sebab Ustaz, ada sahabat-sahabat Al-Quran yang baca Quran, dia lupa nak pasang pagar jadi pa. Pa'amal lazi pa. Oh, gitu. Jadi tak boleh baca pa. Pawailun. Nak fa. Maksudnya sekarang ni kita kongsikan tempat keluar dia. Sifat kita belum sentuh lagi. Ya, betul. Kan? Kita sentuh body dia dulu. Aksesori dia belum kita sebut lagi. Kita nak kongsikan tempat keluar huruf fa, makhraj dua bibir. Maksudnya gigi kacip atas ni kena perut bibir bawah. Fa, af, fa, fu, fi. Contoh jadi boleh praktikkan dan boleh semak dengan. Dia ada contoh tak fa yang silap Ustaz? Macam contoh tadi, fa tu dia tak ada angin, dia tak ada, dan juga dia tak sentuh perut bibir ni. Dia jadi pa. Kalau macam nak contohkan dalam Al-Quran ni yang kita nak sebut banyak, antaranya ayat 191 kan, wa yatafakkaru tu baca. Wa yatafakkaru. Itu ada kaitan dengan gigi tadilah. Ya, betul Ustaz. Maksudnya wa yataf. Jadi maksudnya kalau ada dengar imam yang macam baca ya tafakkaru itu pasal terlupa lah tu. Jadi terlupa dan dia kena kenal pasti balik dan kena semak balik insya-Allah ya. Jadi itu adalah huruf fa ya. Masya-Allah, itu cara kita menyebutnya. Itu tempat keluar Ustaz ya. Belum lagi sifatnya. Belum lagi. Ya, kita akan jumpa nanti. Bunyi macam mana keluarnya apa semua tu ya. Apa sifat dia, berhamburan ke, berangin ke, apa semua nanti kita akan bertemu di episod akan datang insya-Allah. Jadi pelajari ataupun mengulang kaji tajwid kita. Sebab apa saya sebut ulang kaji Ustaz? Sebab kita dah belajar dulu saat masa sekolah dan sebagainya. Jadi yang ini kita kira ulang kaji lah, di samping memang ada minggu ulang kaji. Tapi pelajaran-pelajaran ini kita nak ulang kaji dan kita nak semak, iaitulah makhraj asy-syafatain, iaitu makhraj antara dua bibir, iaitu antara dua bibir keadaan tertutup, iaitu huruf ba dan juga huruf mim. Makhraj dua bibir dia panggil. Iaitulah kita nak fokus hari ini ayat 195, iaitu huruf ba. 195 huruf ba, iaitulah panjang ayat dia, banyak sekali huruf ba dekat situ. Yang pertama kita dah jumpa mula-mula sekali, fastajaba. Huruf dua bibir kita, ab. Tutup mulut saya, ab. Maksudnya kita bincang ni tempat keluar dia, belum sifat dia lagi. Jadi sifat qalqalah antaranya ab. Contoh kan, tapi ini tempat keluar dulu huruf dia, ab. Kan, ataupun mim, ba, ma. Contoh kan. Jadi itu tempat keluar bagi huruf ba. Ada yang panggil ayah baba, ada kan, baba. Kan? Dia baba dengan ba. Dia maksudnya bila baca Al-Quran tu jangan kita tegak sangatlah. Fastajabalahu. Jadi kita condong sedikit. Sikit, jangan banyak. Kalau banyak dia jadi meluap pula. Fastajabelehum. Allahu akbar. Tapi ada juga qiraat yang jenis melewat. Ada dipanggil imalah. Ya. Wa qala rkabu fiha bismillahi majri. Maksudnya ada tempat yang kita imalah, ada tempat yang tak boleh imalah. Tak boleh lebih-lebih imalah. Dan jangan terlalu tegak sangat. Fastajabalahum an. Allahu akbar. Baku sangat tu. Kita dengar apa penat rasa. Jadi fastajaba, baba, bakul,
balik contoh Ustaz. Oh, balik ya. Jadi tak ada yang panggil balik, jom balik, tak ada. Jom balik. Okey. Jadi bila baca Quran jadi kurang tepat. Tabat yada, Allahu akbar. Jadi boleh sedikit demi sedikit yang kita pelajari ni, kita kongsi ni, boleh baiki. Baik. Boleh apa orang kata perkemaskan bacaan kita. Satu hari nanti kita jumpa insya-Allah. Ya, dengan bacaan yang bagus ya, dan kalau tak bagus pun tak apa, tak kita apa, terus belajar proses bersama ya. Dan ini yang kita ingin teruskan, perjuangan untuk kita membaca dan kita memahami ya, seterusnya kita mengamalkan bersama insya-Allah. Ustaz, kita para penonton sekalian, apakah pengajian ataupun ulang kaji tajwid kita yang ingin kita kongsikan pada hari ini? Dan seperti biasa Ustaz, ni teman saya ni Ustaz, ada gigi kita, dan kita nak kongsi pada hari ini iaitulah makhraj asy-syafatain ataupun makhraj antara dua bibir, iaitulah antara dua bibir keadaan tertutup, iaitulah huruf dua huruf, iaitu huruf ba dan juga huruf mim. Dan kita nak kongsi pada hari ini huruf mim dalam ayat yang kedua. Jadi bila kita tertutup ni maksudnya macam ni, nampak gigi lah. Sepatutnya bibir ni, ini bibir kita ni dia tertutup lah. Macam ni dia senyum kan. Ni macam ni. Kan cuba tu kan, cuma sifat dia tu adalah macam ba, ada sifat getaran ataupun qalqal ab kan, wa ab contoh kan. Jadi tutup mulut kita bila kita baca tu, jangan terbuka pula dekat mim. Contoh jadi pada ayat yang kedua, contoh kan, wa atul yatama ma tu kan, ma kan, amwa kalau dalam keadaan sukun, amwa yang kita buka, wa atul yatama awwa tak tepatlah, amwa contoh ya. Itu makhraj dua bibir dalam keadaan tertutup, macam ni, dua huruf mim dan juga ba. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz bercerita tentang huruf mim dan ba. Ya, maksudnya huruf yang tutup mulut Ustaz ni. Ya, tutup mulut bibir kita. Tutup mulut. Ya, kalau buka tu memang tak tepat. Ya. Jadi kaitan dengan gigi juga ke Ustaz? Ada kaitan juga. Maksudnya gigi kita tu kat dalam tu kan. Kalau gigi tak ada apa jadi? Jadi dia boleh jadi bibir kita masuk ke dalam. Ba. Jadi ba. Dia terlebih sangat dia punya cara menyebut tu ya. Ba. Oh, itu macam baby dulu Ustaz. Macam mana? Baby pun ada juga. Baby. Okey, masya-Allah. Jadi alhamdulillah tajwid yang kita nak kongsi pada hari ini menyambung pengajian kita semalam Ustaz tentang makhraj asy-syafatain, iaitu antara dua bibir, iaitu antara dua bibir ini keadaan terbuka pula, iaitu huruf waw. Contoh dia pada ayat yang kedua kita tengok pada ayat yang kedua, perkongsian kita huruf waw maksudnya terbuka mulut kita. Kalau mim kan dia rapat kan. Kalau huruf waw kita buka, contohnya au, waba, waw, au contoh, ataupun wa atul yatama wa au itu contoh latihan kita matikan huruf waw, kemudian kita letak alif di hadapan dia dan bariskan atas, au macam tu. Dan waw ada sifat-sifat dia yang tersendiri, dan kita akan kongsikan sifat huruf waw pada pertemuan ataupun episod tajwid yang akan datang. Macam tu ya. Boleh praktikkan dan boleh semak dengan guru kita Guru kita. Baik. Jadi itu sebutan bagi huruf yang keluar daripada dua bibir tapi dia tak rapat. Hari ini Ustaz tak bawa gigi. Ya, pasal dia melibatkan bibir. Bibir. Okey. Gigi bawa, gigi yang inilah gigi saya ada Ustaz. Ada alhamdulillah. Itu yang dengar bahasa tepat gigi besar tu gigi besar. Baik, ialah makhraj al-khayshum. Boleh kita tengok dekat skrin kita, makhraj al-khayshum pada hari ini terhasil keluar daripadanya bunyi gunnah. Bunyi dengung, suara sengau tu. Suara dengung gunnah itu tempatnya di mana? Tempatnya adalah di hidung. Fokus tu, nampak tak ada gelombang wave tu? Itulah tempat keluarnya suara gunnah. Tengok contoh tu, falahun, tengok nun sabdu, falahunna thumunu mimma taraktum. Dengar mim, suara tu di mana tu? Suara tu keluar daripada rongga hidung kita. Ingat di mana tempat gunnah,
tempat gunnah ialah di hidung. So sidang penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, di tangan saya ni ialah gambar gigi, gambar lidah. Saya nak tunjuk nak guna ni sebenarnya. Kan sahabat saya Ustaz Tarmizi dah guna, tapi hari ini tak boleh guna sebab makhraj hari inilah makhraj di hidung. Di hidung. Hidung tak ada lagi, tapi hidung tak apa, tak perlu cari prop lah. Kita pakai ini cukup. Okey, contoh saya beritahu huruf nun. Kita belajar huruf nun di mana? Mim lah, mim bibir. Dua bibir kan? Ma, mi, mu. Bila kita sebut huruf mim, makhraj di mana? Di bibir. Kita rapatkan dua bibir. Tapi sifat gunnah itu di mana? Sifat gunnah mim itu datang di hidung. Tak percaya cuba sebut. Amma. Mim sabduan. Guna bibir. Pada masa sama kita guna bibir. Pada masa yang sama juga serentak juga suara gunnah itu keluar di bahagian hidung. Maka saya tunjuk hidung saya lah. Sebab sini tak ada hidung. Sini mulut saja. InsyaAllah alat ini akan membantu kita untuk memahami. Walaupun kita ambil sedikit demi sedikit, saya rasa itu lebih bagus, lebih mudah. Sedikit saya ambil masa untuk menerangkan sekali lagi makhraj secara ammah ataupun secara umum, iaitu makhraj yang berada di leher ataupun makhraj halqum. Ada 6 huruf yang berada di halqum, iaitu adalah huruf bermula dengan pangkal halqum, bawah sekali ni bermula dengan halqum kita dekat dengan dada ni, iaitu hamzah dan ha. Ha. Tempat dia di tengah sedikit, ain, tengah halqum, ain dan ha. Ha. Dan yang di hujung halqum dekat dengan permulaan lidah kita ada 2 huruf, iaitu huruf kha dan huruf ghain. Itu kedudukannya secara umum. Kita dah belajar setiap satu, tapi kita rumuskan mengikut makhraj yang umum. Baik, itulah sikit sebanyak tajwid kita hari ini. Baik. Tak dapat lagi saya nak menggunakan gigi, kita punya gigi kerana huruf tu bahagian di halqum. Halqum itu istilahnya apa Kak? Yang kata jufiyah tu ke? Bukan al-jawfiyah. Jawfiyah. Dia merangkumi suara itu, merangkumi daripada halqum sampailah ke mulut ni. Huruf-huruf yang berada di bahagian lidah ataupun makhraj al-lisan, iaitu kalau kita lihat ada berapa tu huruf yang berada di bahagian lidah. Bermula dengan pangkal lidah. Pangkal lidah ada qaf dan kaf. Okey, permulaan lidah. Kemudian tengah lidah ada jim, shin dan ya tengah lidah. Kemudian tepi lidah ada huruf dad. Kemudian hujung lidah. Hujung lidah ni cabangnya sangat banyak. Ada yang pertama hujung lidah, kita ambil daripada atas, hujung lidah meletak ke bahagian gusi hadapan, bertentangan dengan gusi hadapan. Ada huruf lam, bawah sedikit ada huruf nun, bawah sedikit ada huruf ra. Kemudian ada hujung lidah diletakkan di pangkal gigi atas, belakang pangkal gigi ataupun gusi pengikat gigi. Ada huruf ta, ada huruf da dan ada huruf ta. Hujung lidah juga, kemudian bahagian seterusnya hujung lidah tetapi diletakkan di bawah gigi atas. Mana keluar sedikit hujung lidah tu, iaitulah huruf tha, huruf dha dan huruf dha. Saya lupa pula nak guna. Okey. Pertama tadi hujung lidah berada di gusi hadapan, bahagian atas, huruf lam, huruf nun dan huruf ra. Okey. Kemudian hujung lidah berada di bawah gigi hadapan. Mana gigi kacip kita berada di atas hujung lidah. Begitu. Ada huruf tha, ada huruf dha, ada huruf dha. Jangan banyak sangat keluar macam ni. Tha, dha, jadi pelak pula. Sikit je keluar. Ada setengah tu ustaz suruh keluar, dia keluar sungguh lidah. Sikit saja, hujung saja. Baru dia fasih. Kemudian hujung lidah juga tapi berada di bahagian belakang gigi bawah ni. Belakang gigi bawah ni. Kita boleh rapatkan kedua-dua gigi kita dulu dalam keadaan menyebut. Kemudian hujung lidah ini, hujung lidah diletakkan di bahagian belakang gigi bawah. So bila kita sebut, keluarlah daripadanya huruf sin, sa, kemudian za, kemudian sa. 3 huruf kat situ. Maka ada berapa semua ada huruf yang berada di bahagian lidah saja. Ada pangkal lidah,
ada tepi lidah, ada tengah lidah dan hujung lidah. Macam-macam cabang dia. Hujung lidah ke gusi hadapan, hujung lidah ke belakang pangkal gigi atas, ta, da, ta. Kemudian hujung lidah di bawah gigi hadapan, tha, dha, dha. Dan akhir sekali hujung lidah di mana? Di belakang gigi bawah. Huruf sin, zai dan sad. Sampai tercabut saya cabut lidah kan. Ini soal. Masya-Allah. Okey, saya nak tanya sikitlah sebelum saya nak serah kepada Ustaz Fazrul. So, berapakah jumlah huruf yang berada di makhraj lidah? Cuba kira. Ustaz Fazrul nak bagi hadiah Kalau siapa yang jawab tepat hadiahnya apa kan? Nanti kita bincanglah Ustaz ya. Okey, nanti bincang. Ada mungkin berapa tanda huruf? tangan kot. Tanda tangan. Tapi kita insya-Allah. tengok kalau jumpalah Ustaz Ya, ya. insya-Allah. Kalau jumpa insya-Allah kita baik. ingatkan kalau saya dah jawab betul, nak tanda tangan Ustaz boleh insya-Allah ya. So, huruf yang berada di bahagian makhraj al-lisan ada 18 huruf. 18. Pada hari ini kita nak belajar berkenaan dengan ilmu tajwid. Boleh kita lihat paparan di skrin kita. Apakah pelajaran kita hari ini? Okey. Hari ini kita nak meringkaskan ataupun menyebut satu makhraj umum, iaitu makhraj syafawi ataupun makhraj dua mulut kita ataupun dua bibir kita. Ada berapa huruf yang berada di bibir? Ada 4 huruf saja. Pertama huruf mim dan ba. Itu kaedah yang sama, menggunakan kedua-dua bibir ini dirapatkan. Bibir ini tapi tak boleh rapatlah ni kan. Ni gigi. Mana bibir kita dirapatkan. Tapi jangan sampai rapat sampai kemam pula. Kan? Tak perlu lagi tu. Wa ma tu jadi dah susah pula. Orang bukan Islam tengok payah nak baca kitab suci. Biasa saja. Wa ma. Kalau ba, abba, ba, bi, bu, biasa saja guna dua bibir. Adapun huruf waw tetap dua bibir tapi kaedahnya agak berbeza, yang mana mulut kita digerakkan sedikit ke bahagian depan. Waw, wa. Ada setengah dia sebut wa, dia tak nak gerakkan mulut, dia buat wama gitu je, wa gitu. Jadi kena sebut betul-betul wa, wi, wu. Itu huruf waw. Dan huruf yang keempat huruf fa. Di mana huruf fa ini kita menggunakan gigi kacip kita sebelah atas. Ni gigi kacip sebelah atas, menekan kepada perut bibir kita. Bila sebut perut ni batnus syafah, maksud dia sebelah dalam lah. Fa, sebelah dalam bibir kita, bukan bibir kita sebelah luar ni. Fa, nampak gigi tu bukan dia bukan fa, dia fa. Af, gigi kacip menekan, gigi kacip ini menekan perut bibir kita yang sebelah dalam. Ada 4 huruf yang keluar di bahagian makhraj asy-syafatain ataupun dua bibir kita ini. Jadi huruf yang bibir ni dia tidak menjadi satu masalah besarlah, sebab huruf yang di mulut ni mudah sedikit sebab kita biasa bercakap, guna mulut dan sebagainya, berbanding huruf-huruf yang berada jauh di mulut seperti huruf ha pedas lah, ha simpul, ain, kha dan ghain. Walau bagaimanapun ia tetap boleh kita latih riyadatul lisan, kita riyadahkan mulut kita dengan membaca Al-Quran. Moga-moga Allah Ta'ala mengurniakan kefasihan kepada kita. Baik Ustaz Fazrul. Baik, tengok sifat huruf pula. Apa dia sifat huruf? Apakah yang dimaksudkan dengan sifat huruf dari segi istilah dan juga dari segi bahasanya tentang sifat huruf? Iaitulah sifat huruf, pengertian dari sudut bahasa, sesuatu yang melekat atau menetap pada sesuatu yang lain. Manakala dari segi pengertian dari sudut istilah pula, sifat adalah cara bagi keluarnya huruf ketika sampai pada tempat keluarnya, baik berupa jahar, rakhawah, hams, syiddah dan sebagainya. Maksudnya bila sampai sesuatu huruf kita tahu tempat keluar dia. Contohnya huruf ha pedas kan, contoh ha, apa sifat dia? Kan sifat dia pula tempat keluar dia kita tahu dah kan. Ataupun huruf sad contohnya, kita tahu pula tempat keluar dia, kita dah tahu dah dekat mana, hujung lidah, bawah gigi dan sebagainya. Contoh huruf dad, tepi lidah kan, tepi lidah sentuh geraham gusi ataupun geraham sebelah kiri atau kanan, kita tahu dah tempat keluar dia. Yang ini kita nak belajar pula apa pula sifat dia. Sifat dia nipis ke, tebal ke Ustaz, bergetar ke, tersekat ke? Subhanallah.
ada tafashi ke, berhamburan ke, tertahan nafas kita ke, subhanallah. Jadi ini kita akan belajar huruf demi huruf. Apakah sifat dia? Contoh kalau saya bagi satu, itulah huruf qalqalah contohnya kan. Ada huruf yang bersifat dengan qalqalah. Contohnya huruf ba. Ada sifat dia yang lain qalqalah, melantun, kan. Bila masa dia, bagaimana keadaan dia, yang ini kita akan kongsi dari semasa ke semasa. Maka saya kira dalam bahagian tajwid Ustaz, secara tak langsungnya dia akan membawa kita kepada dimensi ataupun perbincangan yang lebih menarik lah, lebih mendalam lagi tentang ilmu tajwid. Dan mudah-mudahan Ustaz, perkongsian demi perkongsian yang kita bagi, kita berkongsi sama-sama ni menambah lagi nilai ataupun tambah baik bacaan kita Ustaz. Masya-Allah. Okey, terima kasih diucapkan pada Ustaz. Sedikit tentang ilmu tajwid pada hari ini. Ilmu tajwid pada hari ini kita nak membincangkan tentang sifat huruf. Kita dah belajar apa itu sifat huruf. Sebelum ni kita belajar makhraj. Makhraj itu di mana keluar huruf, tempat lahir dia kat mana, kat bibir ke, kat mulut ke, kat leher ke. Sekarang kita nak belajar sifat dia pula. Apa sifat sesuatu huruf itu? So hari ini apakah tujuan kita belajar sifat huruf? Tujuan pertamanya ialah dapat melafazkan huruf-huruf hijaiyah ataupun huruf-huruf Al-Quran dengan baik, serta menghindari kekaburan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Sebab bila kita belajar makhraj huruf kan, ada huruf-huruf yang berkongsi tempat yang sama, tempat lahir yang sama ataupun tempat keluar yang sama. Seperti bagaimana kita nak menjeb huruf hamzah a dengan huruf ha, dia berkongsi pada pangkal leher. Ada huruf yang di tengah, kita dah belajar huruf ha dan ain. Ada huruf di hujung halkum, huruf kha dan huruf ghain. Huruf ini berkongsi tempat yang sama. Apakah yang membeza di antara dua huruf ini? Bagaimana kita boleh menyebut dengan kha, pada masa yang sama kita boleh menyebut gha, hampir sama bunyinya, tapi bagaimana tetap dibezakan keduanya? Kerana sifatnya berbeza. Maka inilah insya-Allah akan kita belajar selepas ini. Hari ini adalah tujuan dulu, faedah kita belajar huruf, sifat-sifat huruf pula, membezakan di antara huruf-huruf yang lain. Kadang-kadang bila kita sebut ha dengan ha simpul, ha dengan ha, macam mana nak beza? Sebab dekat sangat bunyinya, makhraj pun dekat, sudah pasti bunyinya dekat, tapi bezanya ialah pada sifat huruf. Baik, sila Ustaz. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tentang apakah motivasi ataupun sebab mengapa kita belajar